Nabi kata dekat dia, untuk kamu pegang bawah pada lutut, pasal nak bagi dapat 90 degree. Dan Nabi kata kat dia, wa anta zul yadain, engkau adalah orang yang memiliki dua tangan. Nabi kata kat dia, terus lekat zul yadain. Sampai dalam hadis pun direkod nama dia zul yadain. Pasal apa? Pasal gelaran itu Nabi bagi. Sahabat-sahabat ni duk pi tebiang tau. Duk pi tayang diri di depan Nabi ni, duk pi tayang di depan Nabi ni, nak suruh Nabi bagilah apa gelang pun. Dia nak Nabi bagi itu kenangan bawa sampai mati. Sahabat dengan Nabi ni depa sampai macam tu. Dia duk pi show off diri dia tu dekat Nabi tu. Kalau kita baca banyak lagi hadis lain cerita sahabat ni, ada yang saja nak ambush Nabi pun ada. Duk tunggu Nabi keluar nak pi bagi salam dekat Nabi. Macam tu punya style pun ada. Pasal apa? Pasal depa selalunya depa tak dan bagi salam, Nabi akan bagi dulu. So depa duk tunggu Nabi keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bagi dulu dekat Nabi dan nak dengar Nabi jawab. Karena jawab itu doa. Nabi kata waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tu macam minum ino, air terjun turun, dia berasa sejuk dada ni. Pasal apa? Pasal Nabi doa ke dia. Tuan-tuan, untunglah orang yang hidup zaman Nabi ni, untung tuan-tuan. Cukup punya untung. Ada hadis-hadis yang main ni cerita ni sahabat semayang dia sah pertama ni pasal apa? Satu, pasal fadilat sah pertama yang Nabi cerita. Yang kedua pasal apa? Nak tengok pipi Nabi bila Nabi bagi salam. Sampai macam tu. Kalau hari ni orang kata ta'asub, tapi ta'asub kepada Nabi ni bagus. Nak tengok pipi Nabi ni bila Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tu pun ayak terjun debu dan ada sejuk. Bila tengok Nabi ni sejuk. Sururul ain, Arab kata sururul ain ni maksudnya apa dia? Dia seronok rasa mata dia bila mata tu boleh jamah tengok rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu yang kata tuan-tuan, kalau kita berpeluang pergi Mekah, Madinah buat haji, buat umrah, tuan-tuan nak tengok orang-orang yang ada dan hadis kita baca tadi ni. Hadis yang kata Nabi kata, kalau nak tahu hampa dekat ke jauh dengan aku, tengok hampa bila dengar hadis aku, hampa macam mana punya respon. Tuan-tuan pergi di Madinah, haji ke umrah ke, tengok di kawasan makam Nabi tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni hak habis semayang nak lintas makam, nak pergi keluar pintu Baqi' ni, bagi salam dekat Nabi tu, air mata bercucuk jatuh. Tu dia. Ada orang macam tu dengan Nabi. Dia duduk berdiri tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, tu air mata duduk turun. Kita tengok tu, tuan-tuan, keadaan tu macam tu. Ini yang menunjuk kata apa? Indikator yang menunjuk kata iman orang tu macam mana. Ini dia nak cerita kat kita. Kemudian dia kata apa? Faqila lahu azida fi salah am nasita. Kata sahabat ni soal Nabi, ya Rasulullah, adakah rakaat semayang ditambah, dan adakah datang hukum daripada Allah suruh tambah rakaat semayang kita ni, ataupun tuan lupa? Nak tanya Nabi lupa tu, suara ni slow, keluar tak keluar. Pasal apa? Hormat pada Nabi. Adakah tuan terlupa? Bila didengar Nabi SAW pertanyaan itu, lalu sabda Nabi, apakah yang aku tambah pada semayang ini? Nabi tak sedang, dia tak realize, kata dia dah 5 rakaat. Nabi kata, aku tambah apa? Nabi tanya, aku tambah semayang, aku tambah apa? Nabi tanya. Jawab mereka itu, tuan hamba tambah serakaat lagi. Kata tuan, tadi bukan 4, tuan buat 5 rakaat. Begitu. Lebih daripada 4 yang biasa, yang sedia. Maka jadilah 5 rakaat semayang kita tadi. Bila didengar Nabi SAW yang demikian itu, lalu beradab dia ke kiblat. Nabi pun dengar-dengar, semua orang kata betul, memang semayang 5. Nabi terus cari kiblat balik, menghadap kiblat. Fasajada sajadataini ba'dama sallama. Maka sujud Nabi SAW 2 kali sujud kemudian daripada telah memberi salam bagi sembahyangnya tadi. Nabi tampung juga dengan dua kali sujud sahwi. Padahal dah bagi salam dah habis dah duduk bersembang, duduk bercakap dah. Tahu baru tahu kata silap, Nabi cari arah kiblat, Nabi sujud 2 kali. Maka sembahyang tadi dia kira sah juga. Ini yang direkodkan dalam hadis ni. Sekali kita baca apa dia nak kata. Dan kata At-Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih.
Dan ada dikeluarkan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dan juga di dalam Sahih keduanya, di dalam Sahihain, dia kata Sahih keduanya. Baik, terlebih semayang 1 rakaat apa hukumnya? Ini dia nak bincang hukum. Kata Imam Nawawi, dalam hadis tadi menunjukkan dalil bagi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan jumhur ni maksud majoriti mazhab daripada salaf dan khalaf, bahawasanya barang siapa lebih pada sembahyang serakaat dengan lupa, dia kata, nescaya tiada batal sembahyangnya. Kalau dia lupa sungguh-sungguh, sembahyang itu dipakai. Bahkan jika tahu ia kemudian daripada salam sekalipun, maka sesungguhnya habis sembahyangnya dengan sahnya, dan sujud ia bagi sahwi jika ingat ia kemudian daripada salamnya dengan berhampiran. Syarat dia apa? Baru duk hangat-hangat lagi, baru bagi salam aja tahu, kata tersilap, tampung dengan sujud sahwi. Kalau dah lama dah, kita pun dah balik pergi di rumah apa semua, petang sekali baru dia telefon. Dia kata, Ustaz, saya pun nak tegur, tak tegur pun tak kena. Jadi Ustaz tadi Ustaz semayang 5 rakaat, baru abang semayang Zuhur, dia malam baru dia telefon abang. Itu dah jauh dah lepas. Itu tak mau. Dia kata syarat dia apa? Mesti masa masih dekat. Dan jika sudah lama kemudian baru datang ingat ataupun baru orang beritahu, maka bermula qaul yang asahnya bahawasanya tak boleh sujud dah dia. Dan jika ingat dia dahulu daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk. Ini dalam kes semayang 4 rakaat, dia dah naik rakaat yang kelima, lepas itu dia rokok dah dalam rakaat yang kelima. Tiba-tiba kawan hadu zikir sebelah tadi, dia pergi cakap, Haji 5 rakaat dah. Dia pergi kata lagu tu. Ni kawan hadu zikir dalam masjid tadi dah duk perhati kita masuk sembahyang ni. Dia tengok-tengok kita dah naik 5 rakaat. Dia pun dia ni buat biang betul buat, dia buat 5 rakaat. Kita dah rokok dah. Baru dia kata, Haji 5 rakaat Haji. Kita pula tengah duk rokok, duk dengar pula dia ni kata kat Haji mana ni? Aku kah Haji nama tu mana duk dah belakang dah buat tu ingat kan? Haji lah, Haji mana lagi, dia kata begitu. Haji dah buat 5, dia kata begitu. Misalannya. Dan kita yakin kata dia tu nak abang kita buat 5. Daripada rokok tu terus duduk tahiyat akhir. Terus duduk tahiyat akhir. Pasal tidak boleh diteruskan menambah rukun ni. Tidak boleh diteruskan apabila sah dan terbukti kata kita salah. So dia kata di sini apa dia? Dia kata apabila tahu sebelum daripada salam, nescaya kembali dia kepada duduk dengan serta-merta. Sama ada ia waktu berdiri atau waktu rokok atau waktu sujud dan sebagainya. Tahu confirm kata dia dah terlebih rakaat, tinggal semua terus duduk tahiyat akhir. Begitu. Dan tasyahud dia dan sujud sahwi dia dan salam dia buat macam biasa. Dia kata. Dan adakah sujud bagi sahwi itu dahulu daripada salam atau kemudian daripadanya? Maka padanya khilaf ulama yang kita sebut tadi. Imam Syafi'i senang aja, dia kira apa? Sebelum bagi salam. Sujud sahwi 2 kali. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu masalah semayang terlebih perbuatan. Nikih semayang perbuatannya terlebih. Rokok yang sepatutnya sekali dalam tiap-tiap rakaat dia pergi buat 2 kali. Sujud sepatutnya 2 kali, tiap-tiap rakaat dia pergi buat 3 kali. Dia terlebih perbuatan. Ataupun lebih rakaat juga dianggap lebih perbuatan. Adakah batal sembahyang dia? Dia kata Imam Nawawi, bermula mazhab Syafi'i dan mereka yang muwafaqah dengan dia, bahawasanya lebih perbuatan di atas jalan sujud sahwi tiada batal sembahyangnya, sama ada sikit ataupun banyak, apabila ada ia daripada jenis semayang. Maka bersamaan lebih itu pada rokok, terlebih rokok, ataupun sujud, terlebih sujud, ataupun 1 rakaat, terlebih 1 rakaat, ataupun beberapa banyak kerana lupa. Syarat dia, Imam Syafi'i kata kalau terlupa, tak apa. Rokok patut sekali, dia 2 kali. Pasal apa? Pasal terlupa. Terlupa dimaafkan, dia kata. Maka sembahyangnya itu sah pada sekalian yang demikian itu. Dan sujud bagi sahwi itu sunat, bukannya wajib. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi ni sunat. Kita guna bahasa kita kena sujud sahwi. Bila dengar kena ni kita ingat wajib. Bila tak sujud sahwi kita ingat batal. No, sujud sahwi sunat di sisi mazhab Syafi'i. So kalau dia dah terlupa tahiyat awal, lepas itu terlupa pula sujud sahwi, sembahyang dia sah tak? Sah juga. Cuma umpamanya apa? Bercalang. Sembahyang dia tu bercalang sikit. Begitu. Dan ada pun mazhab Malik.
kita tak payah baca. Mazhab lain kita tak payah baca. Baca lagi dia jadi penin balik. Baik, bawah tu tengok. Masalah dia kata imam bangun mengerjakan rakaat kelima, maka adakah makmum bangun ikut dia? Ni imam terlebih rakaat. Mayang Aisyah dia pergi naik 5. Kita nak ikut tak? Kata Qistalani di dalam syarah Al-Bukhari, dan tiada tersebut pada hadis seumpama hadis dalam masalah itu. Adakah menanti akan Nabi oleh sahabatnya yang jadi makmum, ataupun menurut mereka itu mengerjakan rakaat yang kelima itu? Hadis tadi tak cerita. Kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat ikut ke tak, dia tak cerita. Cuma dia cerita kata Nabi buat 5 rakaat, sahabat jadi was-was. Bila Nabi habis bagi salam, sahabat tegur Nabi. Tanya adakah semayang ditambah 5. Tetapi secara jelasnya dalam hadis tak sebut kata sahabat ikut ke tak ikut. Itu ceritanya. Okey. Dia kata Qistalani, dan bermula zahirnya dia tak sebut terang, tapi kita baca hadis tu secara umum seolah-olahnya bahawasanya mereka itu ikut Nabi. Seolah-olahnya macam Nabi buat 5, mereka pun buat 5, walaupun hadis tak sebut. Tapi cara hadis tu cerita macam sahabat ikut, begitu. Kerana mengharus mereka itu akan lebih pada semayang. Kerana bahawasanya adalah ia zaman berlaku itu zaman berlaku nasakh. Itu beza dia apa? Pasal zaman Nabi duk ada, ayat Quran duk turun lagi. Mungkin betul semayang daripada 4 ditambah jadi 5. Jadi sahabat mana boleh tak ikut. Tak lagi kalau tah ke wahyu baru turun suruh buat 5 kita tak ikut. Lah ni Nabi buat apa kita buat. Tapi ini hanya berlaku pada zaman Nabi sahaja, tidak pada zaman kita hari ini. Pasal zaman tu wahyu duk turun lagi, mungkin dimansuhkan dengan kerana ada perintah baru. Lah tak ada dah, Quran semua dah habis dah, turun habis dah. Maka zaman kita lah ni, kalau tu imam telajak semayang Isya, dia buat 5 rakaat, makmum tak boleh ikut. Kalau makmum ikut dalam keadaan tahu kata imam tambah rukun, batal semayang kita. Imam tak batal pasal dia lupa. Imam tak batal. Kita kalau ikut dalam keadaan kita tahu kata imam dah tambah rakaat, semayang kita batal. So apa kita kena buat zaman kita lah ni, zaman dah wahyu dah tak turun dah ni? Kalau imam telajak buat rakaat kelima semayang Isya, kita kena duduk dalam tahiyat akhir. Tu yang kita kena buat lah ni. Okey, semayang Isya, imam sudah pergi 5. Kita tahu kata imam dah terlebih rakaat, kita kena duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. 2 pilihan kepada kita. Kita boleh duduk tahiyat akhir dan terus baca tahiyat akhir. Ataupun kita boleh duduk saja, tunggu imam Rapelah ni sampai duduk tahiyat akhir. Bila dia sedang kata dia silap lah, kita sebut subhanallah. Kalau dia duduk balik, cantik. Kalau dia terus juga, dia rokok. Bila dia rokok, dia nampak semua orang duduk belakang. Kan? Nampak tak kalau jadi imam, orang belakang nampak, mesti nampak. Bila dia rokok, dia kata awak mereka ni semua pakat duduk tahiyat akhir. Oh, patut dia kata subhanallah tadi, aku terlebih rakaat. Daripada rokok tu terus dia pergi tahiyat akhir. Makmum duduk dalam tahiyat akhir, imam pergi duduk dalam tahiyat akhir. Bila imam duduk tahiyat akhir, dia baca tahiyat, kita pun baca pun boleh, kita nak baca dulu pun boleh. Sebab rukun qauli kita boleh kalau potong tu imam. Rukun fi'li, perbuatan, tak boleh dulu daripada imam. Okey, sekali lagi habis semayang, selesai semayang kita bersama dengan imam. Itu cerita lah ni. Cerita zaman Nabi, sahabat rasanya mereka ikut apa yang Nabi buat. Hadis tak cerita terang, tapi rasanya mereka ikut, kata Imam At-Tirmizi. Mungkin mereka ikut Nabi buat 5 rakaat. Kata Qistalani, bermula zahirnya bahawasanya mereka ikut akan Nabi SAW, kerana mengharuskan mereka itu akan lebih pada sembahyang, kerana bahawasanya itu zaman nasakh. Dan adapun lain daripada zaman Nabi, maka tidak harus bagi makmum ikut imam pada mengerjakan rakaat yang kelima beserta mengetahui akan lupa imam itu. Kerana bahawasanya segala hukum sudah tetap zaman kita lah ni. Semayang Isya memang 4. Bila buat 5 itu sudah silap. Maka jikalau menurut makmum akan imam, batal sembahyang kita. Kita tahu dia silap, tambah rukun, kita ikut, sembahyang kita batal. Kerana ketiadaan uzur, bersalahan makmum yang lupa seperti imam. Dia ada juga lupa ni. Tu imam 5, dia pun 5 lah. Pasal apa? Dia pun tak ingat dia buat berapa rakaat. Dia pakai serah kat tu imam lah. Dia kata, tu imam, aku kira bagi ke hang lah kuasa. Kalau hang betul-betul lah aku, kalau hang tak betul lah aku.
Kalau hang jatuh gong, sama-sama dengan aku jatuh gong. Dia kata, jenis makmum macam ni pun ada juga. Dia percaya sungguh dengan tu imam ni. Dan dia percaya sungguh. Imam silap, dia ikut. Kan? Bagi kes yang macam ni, makmum jenis macam ni, dia pun tak ingat berapa rakaat, dia pakai percaya imam. Jadi bila imam 5, dia pun 5. Dia pun dianggap sebagai lupa juga. So bila tu imam rokok-rokok, tu imam terus hidup tahiyat akhir, dia pun rokok-rokok tahiyat akhir juga. Dia kira serupa dengan tu imam. Dia jadi macam tu, kan? Bagi yang memang ingat pasti, dia tak boleh ikut imam ketika imam lupa dan menambah rakaat. Okey, clear kan? Itu cerita dia. Baik, kemudian masalah dari kita sembahyang 5 rakaat, 2 tahiyat, apa hukumnya? Tak ada lah. Kita tahiyat awal 1, kemudian tahiyat akhir 1. Maksud 2 tahiyat ni ialah ada orang tanya. Bila dia duduk tahiyat akhir, dia dah baca tahiyat akhir. Lepas tu dia sujud sahwi 2 kali. Bangkit pada sujud sahwi nak baca tahiyat akhir lagi sekali kah? Itu maksudnya. Maka tidak perlu lagi. Tahiyat akhir tadi sajalah. Lepas tu sujud sahwi 2 kali, bangkit tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang dia lagi sekali pula dah, tahiyat akhir lagi sekali pula, kan? Tadi tahiyat akhir dah, tapi sebab sujud sahwi, tahiyat akhir lagi sekali pula. Rajin sungguh tahiyat dia ni. Sedangkan tidak ada hadis yang suruh begitu. Kan? Ini perbincangan dia. Kemudian tajuk akan datang insya-Allah fi tasyahhud fi sajdatai sahwi. Dia cerita tentang tahiyat akhir, nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Kan? Nak baca sebelum ataupun selepas sujud sahwi. Tajuk yang akan datang ni tuan-tuan, dia mai cerita tentang apa? Syak tentang sembahyang lebih atau kurang. Macam kita sebut tadi, 3 ke 4, 3 ke 4. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan mai pula yusallimu fi rak'atain min az-zuhri wal 'asr. Nabi pernah jadi sekali sembahyang asar. Sembahyang asar baru 2 rakaat Nabi bagi salam lah. Pernah jadi sekali. Kan? Baru 2 rakaat sembahyang asar Nabi bagi salam. Dan lepas bagi salam Nabi bangkit pi. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi bangkit pi sampai ada satu batang pokok apakah, Nabi pi berdiri di pokok tu. Ada satu riwayat kata Nabi 2 rakaat sembahyang asar. 2 rakaat Nabi bagi salam, dia balik rumah dia. Rumah dia tepi Raudhah tu, makam Nabi lah ni. Terus pi tepi tu. Jadi sahabat ni semua duk terbuku dalam hati. Sehinggalah Zulyadain yang kita sebut tadi, dia yang outspoken. Dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, bila tanya Nabi beralih dekat sahabat lain. Nabi beralih dekat sahabat lain, Nabi tanya Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali ni yang kanan-kanan ni ada. Nabi tanya mereka, betulkah apa yang Zulyadain kata? Aku sembahyang 2 rakaat saja? Semua orang jawab kata betul ya Rasulullah. Nabi terus pergi duduk balik atas tempat imam, sambung lagi 2 rakaat. Sambung lagi 2 rakaat. Lepas itu sujud sahwi dan bagi salam. Ini hadis yang akan datang. Hadis yang akan datang dan kita akan tengok perbahasan dia. Apa imam-imam mazhab kata dalam mengulas hadis itu. Sedangkan Nabi dah bagi salam dah, balik rumah dah. Rumah sebelah ya. Balik dah. Mai tu just continue lagi another 2 rakaat. Jadi bolehkah macam tu? Akan kita baca insya-Allah perbincangan mazhab tentang benda tu. Mazhab mana kata boleh, mazhab mana kata tak boleh. Kalau kata boleh, apa alasan dia? Kalau kata tak boleh, apa alasan dia? Yang penting kita kena tahu tuan-tuan, dalam kita nak buat apa ibadat pun, kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Dan kita kena tahu ulama mana yang setuju macam tu. Itu yang penting. Kita buat macam mana pun jangan ikut. Jangan main ikut-ikut. Kita mau kita buat tu kerana kita tahu. Itu yang penting. Dan kita tak mau pakai pedoman dekat satu orang saja. Kita percaya dekat ustaz ni buat apa-apa aku kira betul semua. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena tahu pasal apa kita buat macam tu. Kalau kita pakai pedoman ustaz ni, aku percaya ustaz ni, aku percaya ilmu dia, dia kata apa aku ikut. Maknanya kita jadikan dia imam mazhab. Kita tak mau ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syamsuri. Tak kekarun, baiklah ikut Syafi'i daripada ikut Syekh tak pakai ni. Kan? Jadi kita kena tahu, itu masalah dia. Kita kena tahu pasal apa aku buat macam ni. Bila kita tahu tu, ibadat yang kita buat tu kita yakin. Itu tujuan mengaji. Kemudian dia akan main tajuk yang akan datang fi salah fi ni'al.
Cerita orang semayang pakai kasut. Ini pula. Ini baca tajuk ni pakai naik dengan kasut, kacau. Lepas tu dia main tajuk. Dia kata, fil qunut fi salatil fajri. Cerita tentang qunut semayang subuh. Dia akan main dan kita akan tahu. Ini cerita yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Tentang qunut ni. Apa cerita dia? Pasal apa di Mekah, di Madinah tidak baca qunut? Pasal apa di Nusantara kita, di Malaysia, Indonesia, Selatan Thai, apa semua ni kita baca qunut? Kita tak mau kira nak ikut Mekah, nak ikut Madinah. Kita nak tahu pasal apa. Bila kita tahu pasal apa, kita pilih nak buat yang mana tu hati kita tenang. Kalau tidak, kita tetap duduk jadi orang yang ikut-ikut nak serupa tu. Kita nak tahulah ni pasal apa. Kemudian dia mai tajuk pula fi tarkil qunut. Cerita tentang sembahyang subuh tak baca qunut. Apa hadis dia pula? Kita nak tahu lagu tu. Dan kita nak tahu pula antara hadis kata baca qunut dengan tak baca qunut ni, hadis mana kuat, hadis mana lemah. Sehadis, tuan-tuan dengar hadis. Hadis ni macam-macam cerita. Dia satu topik yang sangat ilmiah dan sangat kompleks. Hadis ni. Mengaji hadis ni tak habis. Buat PhD dalam hadis pun tak habis lagi. Dia mengaji hadis ni. Dia satu bidang yang sangat kompleks. Pecahan asal biasa saja ni ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih tu pula dia pecah lagi, ada sahih ni, ada hasan, pecah lagi, ada li zatih, ada li ghairih. Dia mai dhaif, dia ada hadis gharib. Dalam kumpulan tu dia ada hadis marfu', dia ada hadis mursal, dia ada hadis munqati', banyak lagi cerita. Yang kita tahu hadis dan kita tak tahu in detail tentang hadis-hadis tu apa cerita. Jadi bila kita baca ni, kita akan tahu, memang ada hadis kata qunut buat dalam sembahyang subuh, ada hadis kata tak ada qunut dalam sembahyang subuh. Antara dua hadis ni kekuatan dia macam mana, baru kita nampak kita jadi orang yang ada ilmu dalam buat satu-satu benda. Kemudian dia cerita fir rajul ya'tisu fi salah. Ini yang mukadimah kita buat masa kuliah lepas. Satu orang lelaki tengah sembahyang bersin. Apa nak jadi? Semalam kita baca tajuk bersin di Masjid Jelutong. Baca tajuk bersin semalam ni. Baca hadis pasal bersin ni saja macam-macam. Bukan macam-macam bunyi bersin tak. Macam-macam cerita doa lepas bersin ni. Macam-macam. Ada satu sahabat tu dia doa bersin dia kata Assalamualaikum. Dia dah ada dalam hadis. Kita tak nak jumpa. Kita duk dengar ni, kira bersin ni tiga macam ya bunyi. Satu bersin Alhamdulillah, itu paling cantik. Itu yang paling ramai orang sebut. Ada yang bersin dia sebut Astaghfirullahalazim. Ada juga. Ada seorang lagi bersin dia sorry, dia kata. Ada juga. Sorry dia bila bersin sorry. Nabi tak pernah ajar suruh sorry. Nabi suruh sebut Alhamdulillah. Semalam kita baca di Jelutong, dia explain pasal apa bila bersin kena kata Alhamdulillah. Pasal apa? Dia kata pasal bersin ni nikmat. Dia kata bersin ni satu nikmat. Kalau Allah bagi satu orang tak boleh bersin, kacau. Lagu dua tak boleh bersin tu, tak boleh, kacau kita. Bila bersin tu baru dia flash keluar segala apa ada lekat-lekat celah otak kita tu, dia flash keluar sekali, baru kita rasa kita release daripada kacau dalam otak ni. Kerana Allah bagi bersin itulah kita rasa lega, maka kita kena kata Alhamdulillah. Bila baca baru kata benda yang simple macam ni, rupanya Islam dia tak lepas, dia ada explanation dia. Baru bila kita kata tu kita tahu. Selain daripada kita tahu kata sunnah Nabi ajak benda ni, pasal apa kena kata Alhamdulillah, baru kita tahu sempurna hidup kita bila kita hidup dalam keadaan kita ada knowledge, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan. So sahabat tadi ni dia duduk sebelah Nabi, dia bersin dia kata Assalamualaikum. Nabi kata kat dia apa? Nabi kata celaka kamu dan mak kamu. Nabi kata lagu tu. Maksudnya kata tak guna pihang dengan mak hang. Pasal apa ni pisangkut dengan mak-mak sekali ni? Dalam huraian tu panjang lah. Dia kata di antaranya pasal apa? Pasal mak hang tak ajak hang. Bila bersin kena kata Alhamdulillah. Kan? Mak tak ajak. Pasal tu yang hampir jadi macam ni. Habislah hang dengan mak hang sama. Kan? Lepas tu baru Nabi ajak dia. Nabi kata lain kali. Nabi kata kalau bersin kata Alhamdulillah. Nabi kata. Baru kita jumpa. Ni dia akan main cerita pasal bersin dalam semayang. Macam mana? Adakah orang dalam semayang bersin boleh kata Alhamdulillah?
Dan berlaku kepada satu sahabat pada zaman Nabi SAW. Satu sahabat semayang, Nabi duduk jadi imam di depan, mereka semayang di belakang. Satu orang bersin, hak sebelah ni doa pula lagi, yarhamukallah. Hak nu bersin, alhamdulillah. Sebelah ni, yarhamukallah. Tak apalah, Nabi terus semayang sampai habis. Baru Nabi tanya, Syekh mana tadi yang kata yarhamukallah tadi ni, mana dia? Dan Nabi tegur dia. Nabi kata, kita bila semayang, perkataan yang kita boleh ucap hanyalah perkataan yang sabit dengan semayang sahaja. Tak boleh yang luar daripada tu. Tak boleh. Kesan daripada hadis ni, dia main macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk semayang di masjid, tuan-tuan dengar macam-macam. Ada tu imam ataupun hak makmum ni pun ada. Bila imam baca surah At-Tin, sampai hujung dia kata, alaisallahu bi'ahka. Apa yang bunyi ni apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu imam pun kadang-kadang dia kata, kadang-kadang makmum di belakang ni pun, tu imam habis aja surah At-Tin, dia pun mulut dia bunyi duduk sebelah kita, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dia baca bagi kita dengar. Mungkin dia duk ingat lati, ustaz saja tak tahu benda ni, kan? Masalahnya kita kalau nak beramal dengan benda tu, kita nak hadis dia. Pasal apa? Takut kalau benda tu tidak disuruh oleh Nabi, kita pi baca, kita pi cakap benda yang keluar daripada bacaan semayang, batal semayang kita. Takut yang tu. Ada pula amalan tu dekat waladhdallin, Rabbi ighfirli wa liwalidayya bunyi. Baru amin. Orang dulu-dulu banyak doa amal benda ni. Pasal apa? Dia pi mengaji satu tok guru tu baca satu hadis cerita pasal anak derhaka. Piduk habang kata, dia duk baca tak tahu mana dia jumpa hadis tu, dia piduk baca, dia piduk habang dekat orang yang dengar ni, dia kata kita kalau 3 hari 3 malam kita tidak doa kepada ibu bapa kita, maka derhaka kita, dia kata. Lepas tu dia habang pula, dia kata tu sebab tuan-tuan, kita bila semayang, bila sampai waladhdallin, sebelum amin tu kita kena doa dekat ibu bapa kita. Kita kata Rabbi ighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, wali walidayya, dan 2 ibu bapa aku. Bila kita duk sebut macam tu dalam tiap-tiap kali Fatihah kita, dalam satu hari kita baca Fatihah berapa kali, dia tanya pula, banyak itulah kita duk minta supaya Allah ampun mak bapak kita selamat daripada anak derhaka. Dia pergi cerita lagu tu, dengar sedap ya cerita dia. Dan kita pun bila sedap, kita pun buat amalan, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Adakah hadis yang suruh pergi selit doa tu dalam semayang? Bila kata ada, mana dia? Orang nak tengok mana dia. Hadis apa? Hadis Bukhari kah? Hadis Muslim kah? Hadis At-Tirmizi kah? Hadis Abu Daud kah? Hadis An-Nasai kah? Hadis Ibnu Majah kah? Daripada Sunan Ahmad kah? Daripada Sunan Ad-Darimi kah? Daripada Al-Muwatta kah? Ni semua nama-nama kitab hadis. Hang bawa mai semua. Mana satu pun tak apa, aku nak tengok hadis tu. Tak ada. Bila tak ada, dia tak mau mengaku kalah, dia duduk tembok meja, dia kata ni tapi tok guru abang ni. Kacau. Bertengkar macam ni sampai kiamat lah. Tok guru abang ni, dia kata bukan aku reka-reka buat, tok guru abang. Siapa guru yang lebih besar daripada Nabi SAW? Tok guru mana pun ambil daripada Nabi. So kalau Nabi tak kata, bukan tok guru punya kata. Islam, tuan-tuan, hadis yang selalu orang baca apa? Taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggal kepada hampa 2 perkara. Nabi kata, tak sesatlah siapa pun kalau dia ikut 2 perkara ni. Apa dia? Kitab Allah, Quran, dan sunnah Nabi, hadis. 2 ni kalau kita jadikan pegangan kita, tak sesatlah kita ni. Kita cari lain daripada 2 ni, dia nanti main macam-macam. Maka Islam ni kita hadu jadi cantik ni pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ada Quran, kita ada hadis. Itulah track yang kita nak kena ikut. Dan track tu, dia punya destinasi dia keredaan Allah, syurga. Kita diril, kita turun daripada landasan tu, kita jumpa macam-macam, dan kita tak akan sampai ke destinasi dia. Kita tak jumpa keredaan Allah. Itu sebab mengaji, saya pesan kat saya, dekat tuan-tuan semua, mengaji ni ialah kerana apa? Kita nak cari hak benar. Hak benar, Tuhan kata al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hak mai daripada Tuhan, bukan mai daripada otak orang. Dia mai daripada Tuhan. Hak mai daripada Tuhan ni apa dia? Quran dengan Nabi, dengan hadis Nabi. Itu hak mai daripada Tuhan. Inilah kebenaran. Cakap apa pun kita nak dengar apa Quran, apa hadis. Kita nak dengar yang tu dulu. Tak ada, intisad dulu.
Kita tengok Al-Quran hadis kata dulu. Inilah yang jelas dan inilah yang nyata. Itu tujuan kita mengaji. Lepas itu dia akan main tajuk fi salah inda taubah. Cerita apa nama kalau kita nak bertaubat, kita dianjurkan supaya sembahyang sunat mengiringi taubat itu. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah